Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang saya hormati, yang saya sayangi. Tak kira lah daripada mana pun anda dapat mengikuti live kami ini di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Thailand, Singapura, mana-mana saja. Terima kasih kerana terus memilih CTC untuk menjadi rakan perkongsian ilmu. Okey, dan apa yang menarik, setelah 2 minggu kita bercuti, Cikgu Lan rehat. Okey, kali ini anda boleh lepaskan rindu anda seperti biasa. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan hari ini, semalam 1116, hari ini 1384, dia naik sikit, dan Selangor menjadi penyumbang terbanyak 600 lebih. Saya terfikir juga Selangor ni 50%. 600, Sarawak 121. So saya mintalah Lembah Kelang, rakan-rakan di Selangor, kita jaga SOP kita. Kalau ada kenduri kendara, pastikan satu jalan masuk, satu jalan keluar. Dan juga kalau yang buat hari jadi, sebab memang dah dibenarkan untuk majlis-majlis. So kita ni kena ambil berat, bukannya sikit-sikit ambil berat ni, memang kena ambil berat sangat-sangat. Okey. Dan satu lagi menjadi kebimbangan, sekiranya bazar-bazar diizinkan untuk beroperasi bulan puasa. Allahu Akbar. Aku tak bergaya tu. Aduh. Itu saya cakap, kita kesian akan peniaga-peniaga kecil, pasar-pasar. Tapi kalau kita tak jaga SOP, tak ada gunanya lah. Kerajaan bagi kelonggaran untuk Jalan Tar buka, Shah Alam buka, dan banyak-banyak lagi daerah buka. Jadi bila kita dah ada kesempatan yang diberikan tu, please, saya ingatkan diri saya dan juga anda semua, jom kita sama-sama jaga supaya bulan Ramadan kita, Tarawih kita dan Aidilfitri kita dapat kita sambut dengan meriah lah. Sebab tahun lepas kita duduk rumah je, kau tengok aku tengok kau. Sembayang pun Aidilfitri kat rumah, kan, pakai baju sekejap, sejam tukar balik, tengok TV. Allahu Akbar. Tu pengalaman, kan, pengalaman tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita saling mengingatilah. Okey, jangan lupa share. Ni share ni saya sangat tekankan, sebab kalau boleh bila kita share, ramai rakan-rakan kita di luar sana pun dapat tahu berkenaan dengan ilmu BBMA ni secara detailnya, bersama dengan Cikgu Lan. BBMA banyak BBMA, tapi Cikgu Lan punya style lain. Okey, jadi ni peluang anda lah. Dan subscribe untuk channel YouTube kami, dan juga live kita nak tengok penyumbang-penyumbang bintang berkelipan. Okey, baik. Okey, teruskan memberikan sokongan, share dan juga sawe ya. Okey, sumbangkanlah bintang-bintang anda untuk sebenarnya itu adalah moral lah, supaya CTC akan beri yang terbaik, Cikgu Lan bagi yang terbaik, cikgu-cikgu yang lain juga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini episod yang ke-181, Bicara Teknikal bersama dengan Cikgu Lan, 23 Mac 2021. Dan apa yang menarik, selepas bercuti pastinya banyak benda yang tersimpan dekat Cikgu Lan. So anda boleh korek lah kalau kena dengan soalan anda. Untung hari ni. Baik, saya nak ke ruangan komen sebelum kita bersama dengan Cikgu Lan. Boleh Cikgu? Silakan. Okey, sebelum tu sekiranya ada masalah audio dan juga visual, just beritahu dekat ruangan komen. Yang pertama, Khatijah Gobel, 45 bintang. Orang kucing. Orang kucing, terima kasih. Andy, pengongsi kita, terima kasih. Kemudian kita ada Khalid Intraday. Salam DJ Pak Su, Boboy dan juga Cikgu Lan. Alhamdulillah Cikgu kembali lagi di CTC. Terima kasih Cikgu. Terima kasih CTC. Harap Cikgu dapat terus setia InsyaAllah. dalam Bicara Teknikal BBMA. InsyaAllah. Ramai rupanya peminat Cikgu Lan ni. Ish. Okey, Yanli, pengongsi kita, Gold melakukan setup swing. Dah Cikgu. Okey, nanti kita bincangkan sesama. Azlan Hassan, salam Cikgu Lan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Azlan Strider hadir daripada Kuala Lumpur. Okey, ni Ki Aisyah. Assalamualaikum Cikgu dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Okey, nanti dia tanya pasal Khatijah Gobel ni, dia tanya pasal tak balik ke? Confirm lah balik. Kalau rentas sendiri dah buka, mestilah balik. Dah lama tak balik Sarawak.
Okey, sahabat CTC di Kuala Terengganu, cucu Pak Leh. Salam Pak Su Syukur, Cik Gulan dan kru CTC. Waalaikumsalam. Weakness, salam sejahtera Pak Su dan juga Boboy. Orang Penang, orang Penang. Penang mai nasi kandar. Pak Pucuk. Pogi Agung. Ni Pogi Agung daripada mana ya? Saya rasa ni Yogyakarta. Okey, terima kasih kerana memberikan bintang kepada kami. Kemudian kita ada Abdul Aziz daripada Brunei Darussalam. Yes, Abang Aziz. Cik Gulan, DJ Pak Su, alhamdulillah CTC kembali di udara. Terima kasih, terima kasih. Sayang mereka dekat CTC. Assalamualaikum Cik Gulan. Ini daripada Muhammad Rizwan dan DJ Pak Su, semoga sihat selalu. Cikgu nak minta komen tentang kripto, khususnya XRP. Boleh? Mungkin di permulaan nantilah. Okay. Salam hormat saya Surya Dharma dari Medan. Nampak tak? Cik Gulan, Pak Su dan juga Boboy. Terima kasih Surya. Abang Boboy. Rushdan Sabri, semakin memahami BMA cuma perlukan buat back test untuk pemastian. Nampaknya seminggu satu trade je. Ini dah cukup bagus kan cikgu. Kalau dia memahami seminggu satu trade je, tapi dalam trade tu anda boleh jana mungkin lebih daripada $300 profit kan. Baik, Jack Lee. Salam Cik Gulan. DJ Pasu nak tanya cikgu, Azlan terangkan sedikit ringkas macam mana cara gabungan BBMA dan juga FIBO. Itu nanti rasanya akan terbongkar. Selamat malam Cik Gulan, DJ Pak Su dan juga Boboy daripada Muhammad Nur Afendi. Wila Abdullah pun ada. Assalamualaikum Cikgu dan Pak Su. Anwar Mai pun ada. Assalamualaikum Abel DJ dan juga Cik Gulan. Ni kalau ada Abel ni Pantai Timur lah. Firdaus Muhammad Saleh, salam Cik Gulan dan juga Pak Su. Ahmad Warid, Assalamualaikum untuk semua. Oh, Cikgu Fahmi in the house. Rindu live Abang Lan. Orang Johor. Tengok baju Cikgu Fahmi. Abdul Ahmad Warid, Assalamualaikum Pak Su, Cik Gulan, dari Muara Tebas, Kuching Sarawak. Muara Tebas. Okey, kenapa USD kuat hari ni? Baik, satu persoalan yang baik. Wah, ni kalau tanya cikgu apa? Yun kan? Yun dia tahu lah. Best ni. Okey, salam cikgu daripada Ahmad Hakim Muhammad Amin. Salam cikgu. Salam semua Cikgu Lan. Bila nak mai USJ minum-minum Starbucks ke? Dari Mat Kimi. Okey, takat tu dulu yang sempat saya komen bacakan. Dan cikgu, tanpa membuang masa cikgu, selama 2 minggu kita berehat. Saya pun dengan Boboy dah buat setup sikit tadi. Nampak agak ceria sikit lah. Okey, dan macam mana dengan cikgu 2 minggu bercuti ni? Tak rindu konti ke? Mau tak rindu, tapi komitmen kan. So banyak komitmen pada grup dan beberapa grup yang saya handle lah. Dan juga sekarang saya dah semakin lama semakin tak boleh bergerak jauh. Orang rumah dah menunggu masa. Yalah, betul lah. Bulan 5 kan. Jadi saya pun risau. Jadi ada persediaan lah. Tapi elok juga cikgu melalui Lamaya je. Maknanya lebih masa di rumah. Yes. Okey cikgu, rasa-rasanya kita nak mulakan untuk episod yang ke-181 ni dengan perkara apa, dan sebelum tu saya serahkan kepada cikgu untuk muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersiaran setelah 2 minggu berehat. Apa khabar Pak Su? Apa khabar Boboy? Alhamdulillah. Apa khabar tonton di luar sana? Semoga mantap selalu. Mantap selalu. InsyaAllah. Dan walaupun 2 minggu rehat, tapi tuan-tuan saya selektif, terutama dekat YouTube. Hampir setiap hari saya share, dan sekarang saya banyak buat live dekat YouTube. Dan sebagai permulaan, kadang-kadang terlupa bos kan. Ya, betul. Ramai dah tunggu tu sebenarnya. Momentum H1 pembuka irama perjalanan PIPS dalam sehari. Bulan Ramadan bakal menjelma. Moga dapat merentas negeri. Itu yang kita tunggu tuan-tuan. Moga ada rezeki. Moga kita dapat menjaga kita punya SOP. Moga ada rezeki kita dapat merentas negeri, balik kampung. Amin ya rabbal alamin. Kali ini punya penangan memang kata tertusuk lah ke dalam. Betul lah.
Kalau tahun ni pun tak dapat raya, dia rasa macam majal betul. Macam memang aduh. Okey tuan-tuan, kita dah 10 minit berada dalam tempoh 1 jam yang diberikan. Dan sebagai permulaan, tuan-tuan, bila saya dah berkongsi ni kan memang saya terlupa benda-benda yang penting ni. Saya ambil masa sedikit lepas tu. Saya dah mula membuat promo untuk saya punya support group pada bulan 4 nanti. Sebab dalam tempoh 2 minggu ni lepas tu kan banyak soalan datang PM tu. Saya tengah deal dengan berbroker dan Alhamdulillah lepas tu akhirnya sebab sebelum ni saya hanya bagi option satu saja, iaitu siapa nak join group saya dengan buat deposit kepada broker. Jadi saya bulan 4 lepas tu saya bagi 2 pilihan. Tuan-tuan sama ada hendak join saya punya support group dengan broker atau tanpa broker. At least saya fair pada semua orang. Baik. Sebab because setiap satu dia ada limitation dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk dekat paparan depan ni, saya tunjukkan dekat saya punya channel Telegram. Tuan-tuan boleh nampak di sini gambar saya dan multi time frame ni warna background warna biru ni adalah saya bekerjasama dengan Windsor Broker, yang mana ada syarat-syaratnya. Dan saya dah nyatakan sebelum tuan-tuan boleh pergi ke sini, saya dah nyatakan secara the video pun saya dah tunjukkan. Contoh di sini, pilihan pertama ada monthly fee, iaitu fee RM200, plus deposit broker USD 50 minimum, dan broker akan bagi kontes. Bila kontes ada hadiah dan bonus. Bila tuan deposit $50 ada bonus, iaitu pihak broker dia akan deal dengan tuan-tuan lah. Dan untuk option kedua, ada yang tak mau deal dengan broker, just nak masuk saya punya group pun boleh, diterus dengan saya, fee $300. Yang mana kali ni maksud saya dan Cikgu Yun akan berkolaborasi untuk memantapkan grup, untuk memberikan tuan-tuan idea, pandangan dan kenapa nak entry, berapa lama nak bertahan, kat mana nak TV, insya-Allah sepanjang bulan April. Ini gabungan baik ni, fundamental dengan teknikal. Jadi saya bagi pilihan lah. Sama tuan-tuan nak menggunakan broker, juga saya akan buat sebut untuk multi time frame, dan kalau tanpa broker, fundamental dan juga technical. Jadi dua benda. So saya nak tengok respon lah macam mana. Harap dapat memenuhi majority secara masing-masing. Okay? Alright, tu satu. Dan seterusnya apa yang saya nak kongsikan pada kali ni lepas tu saya duk terfikir lah kan, dan dalam tempoh 2 minggu ni saya banyak mengisi masa saya untuk saya nak menengok dan berkongsi apa yang saya nampak, apa yang saya faham, yang mungkin mendapat peluang kepada tuan semua untuk menjana pips. Dan saya banyak memulakan dengan live di YouTube. Tuan-tuan boleh tengok di depan ni, kalau tengok dekat saya punya channel Nastrio, pergi kepada video, tuan-tuan di sini ada senarai yang live yang saya buat. Dan antara yang terkini, lepas tu semalam hari Jumaat minggu lepas, saya ada katakan peluang buy untuk Euro USD. Euro USD untuk buy Jumaat. Jadi biasanya tuan-tuan, setup yang saya bagi ni tuan-tuan ni adalah setup yang berdasarkan kepada daily. Kenapa daily? Tuan-tuan, daily, kenapa daily? Sebab daily ni tuan-tuan, setupnya kita mempunyai peratusan untuk menang lebih besar daripada kalah. Dalam trading waktu, kita mesti ketahui bahawa adakah setup yang kita masuk tu peratusan dia banyak menang atau banyak kalah. Kalau kita masuk dalam satu tempat yang mana peratusannya memang selalu kalah, okay, maka kita mudah terdedah kepada kekalahan lah. Betul lah. Dan sebab tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bersabar. Bila dalam grup saya akan beritahu kenapa dan apa yang saya boleh katakan, memang saya akan setiap hari lepas tu mencari di manakah entry terbaik berdasarkan candle daily. Baik. Saya bagi reason, kita ulang kenapa reason ni tuan-tuan. Sebab kalau tak ulang, maklumlah kita manusia, sifat kita yang paling mudah lupa. Ingat, kena cakap. Dan yang paling untung adalah saya lah, sebab saya cakap. Jadi kalau tuan-tuan nak ingat, tuan-tuan kena cakap dengan orang sebelah. Betul lah tu. Itulah cara dia kan. Kita ulang. Ni cara kita nak make sure ilmu tu sentiasa ada kat kita. Dan satu lagi, kita kena tengok chart tuan-tuan setiap hari.
Walaupun tak entry. Termasuk satu hal. Yes, nak feel Pak Su, nak feel. Nak tengok temenung, ada tak entry untuk hari ni. Dan kenapa saya pegang daily? Ada betul. Right, senang. Bagi demo terus tuan-tuan. umpama satu candle. Atas ni kawasan tertinggi, bawah ni kawasan terendah. Okey. Untuk EU tuan-tuan, pada hari Jumaat lepas, harga berada di kawasan terendah daily. Bermaksud candle berada di kawasan terendah untuk hari Jumaat tersebut. Maka entry terbaik dah tentunya buy, bukannya sell. Sebab Pak Su, kalau kita nak membeli sesuatu barang, whatever lah, kita nak beli harga murah ke harga mahal? Murah lah. That's why kita beli sebab harga dia dah murah. berada di duduk keadaan bawah tu, dah murah tu. Yes, tuan. Dan apabila pada hari semalam, okey, macam dia dah naik dan semalam Pak Su, harga berada di kawasan tertinggi daily. Bila tertinggi daily, adakah kita nak buy atau kita nak sell bila harga mahal? Harga mahal kita nak jual lah. Nak sell. Senang tuan-tuan. Sebab satu hari cuma satu candle daily. Tetapi kalau tuan-tuan menggunakan candle H4, dia ada 6 candle. Dia akan ada 6 support, dia akan 6 resistance. Kita mula mencari mana satu yang terbaik. So kita akan berteka-teki, terpaksa memilih satu daripada 6. Itulah masalah dia. Dan apatah lagi tuan-tuan kalau kita menggunakan candle atau time frame yang lebih kecil. Contohnya H1 ada 24 candle, yang mana kita kena mencari daripada 24 tu yang manakah terbaik dia punya resistance, yang manakah terbaik dia punya support. Pening kepala. That's why tuan-tuan, bila kita pegang daily, kita dah tahu dah kebarangkalian untuk kita nak kalah minimum. Tip simpan. Apatah lagi kalau kita menggunakan candle weekly atau monthly. Tapi biasalah Pak semua trader dalam market yang pantas, yang laju, yang running 24 jam tuan-tuan. Setup daily ni pun dah boleh memberikan kita entry yang membiru. Dan alhamdulillah semalam atau pagi tadilah saya dah TP dan saya dah update dalam di YouTube. Dan rujuk kepada saya hantar post pukul 9 jam yang lalu, sekitar pukul 9 pagi 11 pagi. Saya dalam video ni tuan-tuan, saya nyatakan peluang-peluang untuk nak sell bagi EU. Alhamdulillah, saya bagi update lagi. Saya bagi cakap ini peluang sell. Lepas tu bila dah jatuh, saya update lagi untuk re-entry. Alhamdulillah, saya pun dah membiru. Dah membiru. Dan saya tahu tuan-tuan kalau sana yang follow video ni, tahniah, anda pun saya tahu biru lagi ganas. Biruan. Saya tuan-tuan memang di nak raya ni, macam saya cakap pasal tadi, nak raya ni saya cuba jauhkan daripada trade yang full margin. Bukan apa, kita nak mengejar, kena full margin, alamak tiba-tiba tersilap langkah, daripada full margin terus MC. Macam Boboy cakap tadi lah, beraya dalam keadaan duka. Jadi saya nak mengurangkan risiko tu tuan-tuan, jadi saya gunakan modal yang selesa. Baik. Entry kecil-kecil. Jadi berhajat untuk profit sikit demi sedikit, membawa kepada insya-Allah ada rezeki, dapat balik kampung, kita boleh spend dengan family, orang tersayang. Insya-Allah. Alright. Dan macam biasa Pak Su, macam biasa format terdahulu, saya nak usik sikit. Saya nak ambil sedikit tentang kripto. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada kripto, di sini saya gunakan trading view yang mana saya dah simpan dia punya chart dia load. Okey, kita tengok di sini BTC, ETC, Litecoin. Okey tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak di depan ni? Ini adalah Bitcoin, Ethereum dan juga Litecoin, yang mana ia dalam ringgit Malaysia. Senang, bukan apa. Sebab dulu tuan-tuan saya banyak bercerita pasal Duno. Tu terang saya kata tuan-tuan, bacaan untuk Bitcoin, bacaan untuk Ethereum dan juga bacaan untuk Litecoin, masing-masing telah pun berada di kawasan-kawasan tertinggi monthly sebenarnya Pak Su. Jadi kenapa saya dah kurang bercerita, sebab
Saya dah nampak dia pergi monthly, iaitu membuat bacaan-bacaan momentum buy di monthly. Saya keluarkan modal, saya keluarkan profit, saya park tempat lain. Sebab saya tak nampak dia nak pergi kuat dah. Saya menunggu dia retrace yang mana bila monthly ada momentum buy di Bitcoin, di Ethereum dan juga di Litecoin, kita menunggu untuk jatuhan. Jatuhan bukan menunjukkan trend, tidak, tapi membuat setup re-entry buy di monthly. Itu saya tunggu sebenarnya. That's why saya, bila tuan-tuan akan nampak saya kalau masuk dalam market, saya tak ketidur diam. Saya akan beritahu semua orang. Maknanya cikgu akan menanti dia turun dulu, turun balik, retrace balik, dan baru saya akan bising balik. Okay. The moment tuan-tuan saya bising, saya cerita adalah setup saya nampak. Kalau tidak, saya diam. Itu saya. Okay. Senang. Kalau tuan-tuan nampak setup cerita, tak ada setup cantik lah tu. Itulah dia. Sebab saya based on monthly, weekly dan daily sebenarnya. Sebab saya menggunakan Luno. Yang mana dekat Luno, dia tidak ada leverage. Bermaksud kalau harga dia contohnya 1,000, kena bayar 1,000 lah. Jadi istilah dia paling mudah, tak DMC. Dan tadi ada yang bertanya pasal XRP. Saya rasa sini ada masukkan XRP sekejap tuan-tuan. Saya tengok kat sini. Okey. Katakan saya masuk sini XRP. XRP MYR. Tuan-tuan, kalau dekat TradingView kita dapat melihat harga-harga dalam ringgit Malaysia. Dan tuan-tuan katanya, saya guna sampai 3 kotak, 3 time frame. Ada yang menggunakan satu saja, tak boleh lebih. Tuan-tuan, yang ini berbayar. Itu berbayar. Yang saya guna berbayar. Jadi sebab tuan-tuan, saya boleh ada sampai 4 kotak sebenarnya. Jadi saya ambil version Pro, berbayar dia satu bulan RM120. Sebab tuan-tuan, saya bukan saja tengok XRP ataupun tengok kripto, tapi saya melihat peluang-peluang dalam bursa Malaysia. Jadi kenalah buat bayar dalam bursa Malaysia, dan juga untuk dapatkan live feed. Live-nya tambah lagi RM10. Dah 130 lah. Makin banyak cabang cikgu ni. Jadi tuan-tuan, saya tengok bila dalam kripto ni dah sampai monthly punya tertinggi, nak tunggu re-entry buy, saya berusaha market lain lah. Nampak pula dekat saham. Jalanlah dulu. Tuan-tuan, bila kita mampu untuk membaca candle, ni yang saya seronok. Bila kita mampu membaca candle, tuan-tuan, candle dalam dunia BBMA ni, tuan-tuan, kita boleh apply sama ada dalam kripto, dalam saham, apatah lagi dalam currency yang kita buat selalu. Tak ada masalah, Pak Su. Tak ada masalah. Kita tentukan. Saya usaha tengok ada setup, okey, saya pergi. Tak ada setup, saya cari tempat lain. Itu kerja saya 2 minggu. Saya duduk, saya tengok apa benda aku nak masuk ni. Adalah benda saya buat, tuan-tuan. Jadi bila dah nampak tu, saya akan share, insya-Allah. Tu sebab saya aktif dekat saya punya YouTube. Tu cara saya buat. Sebab saya yakin dan saya percaya, bila kita nampak sesuatu, kita kongsi sesuatu, kita sama-sama akan dapat faedah. Sebab tuan-tuan, bila kita ada sedikit ilmu, kita simpan, dia tak ada faedah, tuan-tuan. Dia otak kita tumpul. Setakat tu je. Setakat tu je. Janganlah risau. Ilmu tak pernah habis, tuan-tuan. Sedang kita dah masuk kubur nanti. Ilmu tak pernah habis. Kita dapat, kita kongsi. Dapat kongsi. Dan masa sekarang, yang paling mudah saya nak berkongsi, saya guna YouTube. Ada live. Ketika live, kebetulan satu lagi, tuan-tuan, saya ni memang jenis tak beritahu orang bila saya nak live. Sebab apa? Sebab saya tak tahu bila saya free. Okey. Sebab cikgu tak boleh nak fitkan time. Tak boleh. Sebab belakang saya seorang budak umur setahun 4 bulan. Dia memang pening kepada saya. Agak dia tidur je, lepas tu saya buat live. So that's why. Tapi tuan-tuan, bila buat kat YouTube, tuan boleh nampak rakaman. Jadi tuan-tuan boleh tanya, insya-Allah saya akan jawab. That's why saya ada banyak letak dekat YouTube. Okey. Settle XRP Itu dalam dunia kripto lebih kurang dah 10.25. Okey, sekarang apa kat Pasu? Ada soalan. Saya ambil yang daripada atas, boleh juga? Boleh silakan. Ian Lee bertanyakan tentang gold, melakukan setup wing. Dah cikgu. Okey. Bagi cikgu punya pandangan? Okey, untuk gold. Okey, gold, tuan-tuan. Gold ni memang peminat cukup ramai lah. Biasalah. Peminat cukup ramai. Dan dulu, tuan-tuan, saya ni juga kaki gold dulu. Dulu saya juga kaki gold. Wah, sedap juga ni.
Wah, cikgu dah cakap sedap ni. Jangan tuan Itu antara entry yang ada yang saya tengah monitor. Okey. Untuk goal jap tuan-tuan saya tengok. Okey, metal saya simpan. Okey, tuan-tuan. Bagi sesiapa yang baru menggunakan MetaTrader, apa yang saya cadangkan adalah tuan-tuan buat seperti apa saya buat sekarang. Maksudnya, apabila soalan ditanya tentang goal, saya dah ada satu susunan tuan-tuan, ataupun dipanggil profile. Nama dia adalah saya letak metal, dalam metal goal. Sebab dalam metal ada gold, dalam metal ada silver. Jadi senang. Tanya satu metal atau gold, saya pergi, saya cari susunan ni, saya klik gold, dah ada 4 kotak. Oh, marvelous. Inilah yang saya tunggu pasu, muncul juga akhirnya. Yang ditunggu. Wow. Okay. Alright tuan-tuan. Untuk gold dia masih lagi dalam keadaan downtrend. Masih lagi dalam keadaan downtrend. Alright, saya pergi kepada weekly. Sebab weekly ada satu setup yang sangat kuat untuk terus jatuh. Memang tak nampak naik. Saya nampak jatuh dan jatuh. Apakah setup tersebut? Jeng. Okey, tuan-tuan. Di weekly jelas kita nampak ada 2 batang candle yang merah menyala ni tuan-tuan. Saya besarkan. Okey, yang ni 1 dan 2. Tuan-tuan, baik. Bagi sesiapa yang ada asas BBMA dan dia faham, ini namanya candle momentum. Candle yang tutup di luar low BB bermaksud momentum sell. Dan ada 2 batang momentum sell di weekly. Jadi apabila ada momentum, akan diikuti dengan re-entry. Re-entry itulah kita punya entry. Momentum adalah signal, re-entry adalah setup. Kena clear benda tu. Kena kenal. Kalau siapa yang kata, bang nak entry kat mana itu kemungkinan besar dia tak kenal apa tu signal, dia tak kenal apa itu entry. Sebab ketika saya belajar 6 tahun yang lepas, saya berpeluang face to face dengan cikgu saya, Cikgu Omar, dengan Cikgu Rohi. Kena marah ke, kena sound, kena apa ke, berdepan. Jadi benda tu masih tengyang-nyang ni tuan-tuan. Tapi bila kita belajar melalui online, dia satu arah. Dia macam tengok video sebenarnya. Satu arah je. Tak ada feedback langsung. Nampak. Sebab kalau saya tersilap, bukan tersilap, memang saya silap bagi tahu, cikgu macam kata, kau tak nampak ni Lan? Ni kena apa ni? Dia pun momentum. Ya ni momentum. Apa maksud momentum? Saya pun kena tutup low BB. Then buat apa lepas tu? Lepas tu yang bila saya terkejut ke kan? Tapi benda tu melekat dalam kepala saya. Ya Allah. Jadi bila saya nampak, saya dah tahu dah ni momentum. Saya dah tahu momentum dah. Bila ada momentum tuan-tuan, saya dah tahu dah. Lepas tu akan ada re-entry. Dah nampak entry dah. Dah nampak, dah boleh bayangkan entry nak muncul. Itu sebab saya tak risau. Yang penting tuan-tuan kena yakin. Tapi sekarang bila kita banyak belajar menggunakan alam maya kan, memanglah ramai dapat tengok. Betul. Tapi kefahaman tu pasal dalam ramai-ramai tu mungkin kualiti seorang tuan-tuan, yang saya nampak sangat kualiti. Ilmu ni pun tuan-tuan, macam mana pun kita kena berjumpa dengan cikgu kita. Macam mana pun kita dapat sekali pun jadi lah. Sebab bila kita dapat jumpa tuan-tuan, dia akan bagi kita satu tips yang mana dia bagi kita shortcut yang kita tak terfikir. Betul. Itulah keistimewaan dia. Yes. Bila kita berjumpa depan-depan kan. Kadang-kadang kita belajar bertahun-tahun. Kenapalah aku tak faham. Jumpa dia sekejap, dia twist saja. Dia bagi shortcut. Kau tak nampak ke tu? Di situ. Saya masih ingat tuan-tuan, ketika 2017 saya bersama Cikgu Umar pergi ke Karamunsing. Saya tak faham market dalam volume. Tuan-tuan nampak sekarang saya banyak guna MHV, market dalam volume. Ketika tu saya tak faham. Saya nampak tapi saya tak faham. Dia kata, "Lan, cuba kau tengok harga gold tu." Saya nampak dia jatuh. Saya kata, "Jatuh cikgu. Tak naik tu." Naik? Saya tak nampak logik nak naik. Dan tu betul-betul dalam kereta 4 wheel. Dia explain, dia beritahu, "Ya Allah, bang, saya nampak
kenapa candle jatuh dia buy. Saya tak nampak kenapa dia buy. Lepas tu dia turun, dia naik. Wah, macam tu punya. Dari situ tuan-tuan saya belajar. Dapat berdepan. Tapi itulah rezeki kan. Tapi tuan-tuan, dalam ilmu ni tak nak kena berdepan. Itu je. That's why dalam group support, dalam alam maya ni berdepan, saya gunakan Zoom. Jadi saya dapat live. Kalau guna kat YouTube, dia delay 20 saat. So, macam ni lah, delay. Jadi bila cakap, kita guna 20 saat. Macam kita kan live ni. Tapi tuan-tuan, bila saya buat Zoom, saya live. Saya tanya, ni apa ni? Apa ni? Lepas momentum buat apa? Lepas nanti buat apa? Nak pastikan macam mana? Itu yang saya akan tanya. Bila saya dengar dia jawab, tuan-tuan, saya kena jerkah sikit pun apa? Market tak bersuara. Kita tengok market sila akhir bulan MC kita betul. Saya akan jerkah. Ni apa ni? Lepas ni apa muncul? Apa kau nak buat? Biar macam sentak sikit. Tuan-tuan, kita kena macam tu, manusia memang macam tu. So basically kembali pada goal. Bila nampak momentum sell di weekly, tuan-tuan dah tahu dalam kepala ni nak ada entry sell lepas ni. Nak ada entry sell. Dah tahu dah. Kat mana? Ni kawasan ni entry sell. Dan kalau kita kecilkan time frame daripada weekly kepada daily, dia dah bagi tahu dah zone untuk mencari entry sell berdasarkan entry sell di weekly menggunakan daily, ia seharusnya berada di antara garisan mid BB hingga kepada top BB. Itu zone dia. Itu zone yang memang best. Jika tuan-tuan entry sell di bawah garisan mid BB di daily, adakah boleh entry? Boleh, tak salah. Tapi dah tak cun. Gitulah. Itu. Dan setup ni tuan-tuan, dia nak muncul bukan setiap minggu. Busuk-busuk pun, atau paling cepat pun tuan-tuan dia nak keluar, paling cepat pun dia nak keluar sebulan sekali. Paling cepat pun dia nak keluar. Jadi bila dia keluar, siapa yang trade goal tak ambil, dia kena tunggu lagi sekurang-kurang sebulan 2 baru keluar. Wow. Benda ni tuan-tuan. That's why tuan-tuan dapat nampak dan rasa, ini kalau aku tak ambil ini jenuh, aku nak nunggu lagi sebulan 2. Dah lepas gaya dah. Tuan-tuan, ni peluang. Bila kita faham kekuatan re-entry dan time frame, kita tahu dia kuat dan jarang muncul, kita masuk. Itu sebab tuan-tuan, saya cari setup monthly, weekly saya dapat, saya masuk, saya bertahan. Dan memang saya tak main volume bossu. Saya takkan main volume. Sebab bila kita main volume kat sini tuan-tuan, dia akan buat kita macam risau. Kejap turun. Macam bossu nampak dekat H4 ni. Tuan-tuan nampak dekat H4 ni, candle berceragah. Orang kata berceragah. Kejap naik, kejap jatuh. Kejap naik, kejap jatuh. Duk pening. Mana aku nak pergi? Tapi bila tengok dekat daily tuan-tuan, jelas benda ni. That's why kalau saya fokus pada goal, kalau saya masuk goal, saya masuk kecil-kecil, tapi saya relax. Tenang je. Biar dia jalan. Jadi tuan-tuan, bila kita dah nampak setup macam ni, yang akan validkan re-entry sell di weekly dan market hilang volume sell di daily adalah momentum sell di H4. Bila valid tadi tuan-tuan, mana-mana entry tuan-tuan dah masuk, which is kedudukannya adalah di atas garisan mid BB di daily, tuan-tuan pun. Jadi berapa lama nak bertahan? Gunakan time frame H4 untuk membaca full structure-nya untuk bertahan. Dan tuan-tuan, jika tuan-tuan menggunakan perjalanan di H4 bermula daripada momentum sell di H4, validity ataupun dia mampu bertahan sekurang-kurangnya 2 ke 3 hari, dan biasanya Pak Asu dia boleh pergi seminggu. Itu dia punya tahan. That's why bila kita nampak entry, kita bukan sekadar entry tuan-tuan, kita faham dia ni boleh pergi jauh. Berapa jauh kita boleh nampak, berapa hari pun kita boleh jangkakan, dan kita akan entry dan kita akan bertahan. Itu yang sangat penting tuan-tuan. Kita nampak entry dan kita faham dia kuat. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, kefahaman ni datang ambil masa. Saya masa bertahun-tahun, tapi yang berada dalam satu grup, saya cerita je lah. Saya tak ada nak macam abang ada buat asas saja ke, atau intermediate saja ke, atau advance, tak ada. Tuan-tuan, masuk dengan saya, korang tanya lah aku jawab. Tak kisahlah. Tak kira lah. Saya tak ada nak beza-bezakan. Tak lagat saya nak buat macam-macam version. Betul. Tanya saya jawab. Sebab tuan-tuan saya tahu, bila saya jawab, yang paling untung saya.
Satu lagi, kadang-kadang yang ada dalam tu pun tak berapa faham juga. Ya. Bila ada orang baru bertanya, Yes. dia mantap, Yes. dia mantap balik lah. Kadang-kadang tuan-tuan, okay. lepas tu kita tak tahu apa nak tanya. Itu dia. Itu masalah dia. Itu masalah. Lumrah. Maka akan ada seorang bertanya. Jadi jadikan soalan itu sebagai satu pencetus. Apa benda lah aku nak tanya? Apa benda Yes. tanya? So dalam sebulan tu, dalam saya punya sebab grup, tanyalah. Komitmen saya adalah saya akan jawab. Itu komitmen saya. Apa soalan pun? Saya akan jawab. Tak kira soalan tu asas ke, intermediate atau advance, saya akan jawab, insyaAllah. Okay. So Terbaik. Untuk goal, memang re-entry sale di weekly, market hilang volume sale di daily, dan ia akan valid apabila muncul momentum sell di H4. Tu cerita dia. Okay. Dan siapa dah ada entry tu, hold lah. Hold, InsyaAllah hold, ini perjalanan sekurang-kurang 2-3 hari dan boleh membawa sampai seminggu. Baik. Okay, yang mana bertanya tentang gol gusar gundah gulana dah dapat So untuk minggu ni dah tahulah apa nak buat. Okay. Yes, clear lah. Memang clear kan? sebenarnya. Memang clear. Okay, ni Iman. Salam cikgu, saya gabungkan dua soalan untuk satu ni. Euro USD. Ya. Tentang pemahaman BBMA. Ketika di D1 sedang berada di MA5 10 high. Kenapa ketika di H4 candle berada di MA50, dan ketika di H1 pergerakan di antara garisan MA50 antara MA200, apa selalunya seperti itu? Okey. Ketika muncul momentum sell, maka valid perjalanan di satu. Okey, tuan-tuan. Saya ambil perjalanan untuk hari ni lah yang kita nampak Euro USD Euro jatuh. USD. Saya ambil daily maksud saya ambil perjalanan hari ni, bukan perjalanan yang lagi besar. Okey. Perjalanan besar maksud re-entry by monthly. Jadi saya rasa untuk mendapat penjelasan yang lengkap, saya perlu menerangkan daripada time frame paling besar. Macam kita tengok macam burung helang terbang tinggi. Dia tengok sekeliling besar, lepas tu dia nampak mana mangsa dia turun, baru tangkap mangsa dia. Jadi kita kena lihat daripada bird eye view, apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat EU ni. Baik. Apa cerita dia. Okey tuan-tuan, saya mulakan di depan ni ada 4 kotak. Jadi bila 4 kotak, jadi saya nak pandang daripada time frame paling besar. Sebelum saya membuat keputusan, saya mesti memahami apa sedang berlaku. Belum buat keputusan lagi, nak tahu dulu scanning. Monthly apa buat weekly apa buat, daily macam mana, H4 macam mana. So sekarang sebelah kiri sekali tuan-tuan, saya jadikan monthly. Baik. Kanannya adalah weekly, kanannya lagi adalah daily, dan kanan sekali adalah H4. Okey. So kena ingat, satu candle monthly dalam sebulan cuma ada satu candle monthly. Jadi dia tidak boleh membuat bacaan gila-gila pasal sebatang je. Sama dia touch 5-10 high, atau touch 5-10 low, atau dia touch BBB, atau mana-mana pun. Itu je. Dia tak boleh buat banyak. Okay. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada monthly dan berdasarkan pada 3 atau 4 candle terdahulu, kita nampak tuan-tuan di monthly ni untuk EU ada suatu signal namanya momentum. Macam gold tadi, ada momentum, dah tahu dah, lepas ni ada re-entry. Tapi itu di weekly. Manakala di EU pula di monthly, 3 bulan lepas ada momentum buy. Maka kita dah tahu dah, beberapa bulan selepas tu, iaitu sekarang ni tuan-tuan, dia akan membentuk bacaan re-entry buy. Kita dah tahu Ada momentum. ya, ini momentum, ni re-entry. Macam ni juga, nampak tuan-tuan ni momentum buy, ni re-entry dia. Sama cerita dia, ni momentum buy, ini re-entry dia. Diulang. Jadi tuan-tuan dah nampak perjalanan dia kan, yang mana kita mencari peluang untuk buy di monthly. Jadi bila kita dah dapat gambaran besar, jadi kita kecilkan kepada weekly. Apa sebenarnya lagi? Dan kita perhatikan betul-betul tuan-tuan di weekly, sebab satu candle monthly ada 4 weekly. Maksimum pun 5 lah, sebab yalah, kadang dia tak tergantung susunan hari dia kan. Betul. Maksimum 5 lah. Jadi apa yang kita nampak tuan-tuan di weekly ni adalah kita nampak sebatang candle yang sangat jelas. Kalau kita tuan-tuan
Ni dia. Kalau kita belajar melalui online atau belajar melalui video saja, kita memang terkena. Memang terkena dengan senang-senang terkena. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita tak berani tengok monthly. Kita kata monthly ni macam besar sangat. Tak pun sebenarnya. Dulu saya ada perasaan yang sama. Monthly lah. Weekly, daily, besar now. Aku tak nak trade ni, aku nak H1 saja. Tak tuan-tuan. Tuan-tuan nak trade H1 pun tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena kenal monthly buat apa, kena kenal weekly buat apa, kena tahu daily buat apa. Baru kita dapat tahu dia akan buat apa di masa-masa yang pendek-pendek tu. Okay. Yes. Benda tu kena clear. Jangan main masuk. Okay, hari ni H1 buat apa? Daily tak tengok, weekly tak tengok. Payahlah. Tak boleh. Pergerakan besar je kita tak tengok. Kita just tumpu dekat H1 je. Tak boleh. Kita tak tahu ombak besar tu tengah buat apa sekarang. Ombak besar dia. Kita kecil je. Jadi bila yang kecil-kecil ni tuan-tuan mengikut perjalanan besar, barulah mantap. Kita nampak apa tengah berlaku. Jadi yang sekarang ni di monthly, dia tengah jatuh dan dia mencari dan dia bersentuh dengan garisan MA5 low dan berada di antara MA5 low dan MA10 low di monthly. Jadi itu nama dia zone re-entry buy. Dan candle monthly belum siap lagi, tapi dia dah berada di kawasan monthly. Okay, so kita dah nampak, ini kemungkinan besar adalah buy berdasarkan kepada monthly. Relax lu, jangan terus buy. Tapi kita dah nampak zone tu. Okay, dan kita kecilkan tamrin kepada weekly. Dan kita nampak tuan-tuan, di weekly ni ada arah kukuh sell. Dan candle berada di antara garisan mid BB dan low BB. Betul. Ni yang saya beritahu, kalau kita semata-mata nampak arah kukuh sell di weekly saja tanpa melihat di monthly, memang kita rasa kita terkejut jauh. Tapi tuan-tuan, dalam BBMA multi time frame, bila kita nampak arah kukuh sell contohnya di weekly, cepat-cepat tengok tamrin besar. Kalau weekly yang besar pada dia adalah monthly lah. Bila monthly nampak re-entry buy, maka yang weekly tuan-tuan, ini adalah market hilang volume buy. Itu memang formula dia. Memang macam tu. Kena ingat tu. Saya pun kena ingat juga tu. Itu cerita dia. Dan yang akan memvalidkan perjalanan re-entry buy di monthly, market hilang volume buy di weekly, yang validkan dia adalah momentum buy di daily. So 3 sekawan ni mesti datang. Kita tak boleh pandang satu time frame, tak boleh. Dalam BBB tuan-tuan, nak atau tak nak, sekurang-kurangnya 3 kena tengok. Itu sebab masalah tuan-tuan, kalau kita menggunakan phone, kita tak dapat melihat 3 time frame serentak. Kita kena tukar daily, weekly atau H4. Satu. Kalau kita pakai laptop okey lah. Yes. Itu sebab tuan-tuan, bila kita melihat serentak menggunakan BBMA, kita dapat bayangan serentak. Okey, kalau kau tengah re-entry buy, kau tengah buat market dalam volume buy, okey, kau kena buat momentum buy. Jadi nampak benda tu. Jadi bila kita dah latih otak kita tuan-tuan, tengok serentak. Bila tengok phone dah okey. Tapi most of the time, orang-orang muda sekarang macam saya muda tu menggunakan handphone, tak salah. Tapi bila kita tak ajar minda kita untuk melihat serentak, dia lambat nak dapat. Itu baru satu pair masuk, baru EU. Ada orang tu trade, macam kita satu account, EU ada, GU ada macam-macam EU ada. Pening kepala rasa. That's why tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak even sekarang kat mana-mana office yang trade tuan-tuan, akan nampak satu monitor besar macam bawah, satu monitor besar dia letak banyak. That's why kena tengok serentak dan dia besar pun nampak. Kau tengah buat apa ni? Kena tahu. Ni kalau pakai phone aja tak boleh. Memang tak boleh. Sebab dia satu-satu kan. Yes, dia pun dia kecil, tak nampak semua. Macam ni boleh susun terus. Yes. So tuan-tuan, yang akan validkan re-entry buy di monthly, market hilang volume buy di weekly adalah momentum buy di daily. Sekarang kita tengok, ada tak momentum buy di daily? Tak ada. Dan cuba kita baca di daily. Sebab tuan-tuan, daily adalah full structure untuk bacaan re-entry di monthly. Dia main kat situ. Key tu kena ada. Dia tak boleh lari benda tu. Jadi cuba kita tengok di daily, apa yang telah pun ada di daily. Okay. Di daily tuan-tuan, dah ada extreme buy. Satu benda saya nak sentuh tuan-tuan. Extreme.
Bila ada ekstrim, sekarang kita nampak extreme buy dan kemudian kita nampak TP wajib. Okey. Ada ketikanya Pak Su, tuan-tuan, ada ketikanya market berubah arah tapi ekstrim tak ada, ETF yang sama. Macam mana nak dapat? Kecilkan time frame, insya-Allah adalah ekstrim. Itu cerita dia sebenarnya. Maknanya kalau kita tengok daripada daily, kita kena pergi ke H4 lah. Nanti kita akan nampak jelas. Yes. Alright. That's why, sebab tuan-tuan, market ni dynamic. Betul. Ketika market ekonomi cantik, kita nampak setup ni macam mudah je. Ketika ekonomi macam huru-hara dengan dulu Brexit lah apa semua, tak ada pun ekstrim. Benda-benda ni tuan-tuan kena faham. Sebab BBMA ni adalah dia melakarkan pergerakan candle dengan garisan minimum 5 candle, garisan minimum 10 candle, purata 5 candle, purata 10 candle, purata 20 candle dan purata 50 candle. Itu tugas garisan BBMA. Jadi bila dibuat lakaran tu, kita kena faham dalam benda ni, dan dia totally bergantung pada market yang bergerak. Kadang-kadang kita nampak macam susah baca, kadang senang baca. Jadi kemahiran tu perlu, tuan-tuan. Okey, sekarang bila ada extreme buy, kita nampak TP wajib. So, kembali kepada hukum asal BBMA. Apabila bacaan ekstrim dah ada, dia kan ada TP wajib. Apabila TP wajib dah ada, dia kan ada market hilang volume. Yang sekarang dekat daily ni, tuan-tuan, yang kita nampak dia terkejut-terkejut ni, dia nak mencari market hilang volume buy di daily. Itu dia kita nampak terkejut-terkejut ni. Dan ada banyak candle daily, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 10. Bermaksud dalam 2 minggu, tuan-tuan, dia turun naik, tak tahu nak pergi mana. Tapi bila kita tahu BBMA, kita dah nampak extreme buy, kita nampak TP wajib, kita dah tahu the next perjalanan adalah jatuhan untuk mencari market hilang volume buy, iaitu candle-candle yang jatuh, yang cuba mencari atau mendekati atau menyentuh garisan low BB. Ni dia punya target dia. Ni target dia, tuan-tuan. Jadi dalam perjalanan tu, untuk daily banyaklah candle ni. Ada 10 candle daily. Jadi dalam 10 candle ni, tuan-tuan, dia akan turun naik dan turun naik. Itu sebab kita nampak banyak ni entry sideways yang boleh tengah buat. Tapi itu TP wajib. Sekarang kita tunggu jatuhan. Dan apa yang berlaku pada candle daily pada hari ini? Ini nak menjawab. Bila tuan-tuan dah nampak monthly, dah nampak weekly. Sekarang baru kita bercerita. Hari ni sell. Pasal apa sell? Barulah kita nampak datang pada mana. Kalau tiba-tiba bang sell, weekly beritahu tak tahu, monthly tak tahu, payah. Right? Tahu? Untuk bacaan harian, kan kita dah nampak kiri sekali, tuan-tuan, saya tukarkan kepada time frame daily. Right? Kepada daily. Di kanannya saya tukar kepada H4. Jadi kita nampak ini untuk perjalanan hari ni punya. Sebelah kanannya adalah kepada H1, saya tukar kepada H1, dan kanan sekali adalah untuk M15. Barulah jelas. Barulah kita dah nampak gambaran besar. Untuk hari ni. Tuan-tuan, berdasarkan pada hari ni, kita nampak sebenarnya pagi tadi, saya entry, saya dah start layer pukul 4 pagi, 5 pagi tadi. Saya layer. Yang semalam buy CTP dan saya layer. Sebab saya nampak, tuan-tuan, untuk candle daily yang semalam tu, dia naik, yang biru ni, tuan-tuan, dia naik, tetapi dia tidak sampai kepada garisan 5-10 high. Ni, mana pula? Ni 5-10 high, tak sampai. Dan tuan-tuan, bila kita pergi daily, garisan 5-10 high ni, tuan-tuan, dia macam saya tengok lah, tak apa jelas. Jadi cara yang mudah adalah saya lihat kepada H4. Kenapa H4, Pak Su? Sebab di H4 ni, tuan-tuan, top BB di H4 ni adalah kawasan tertinggi daily. Itu cerita dia. Ramai yang menghafal tapi tak tahu benda maksud dia. Tu masalah dia tu. Garisan top BB di H4 adalah kawasan tertinggi daily. Itu je. Jadi kenaikan yang berlaku pada hari Jumaat, tuan-tuan, ni daripada kawasan ni, dia naik, dia cuba mencari garisan top BB di H4. Tapi naik, dia tak sampai. Kemudian jarak jauh, tuan-tuan. Tu saya kata ini tak boleh pergi jauh ni. Ini tak boleh pergi jauh ni. Dan saya TP, dan saya terus daya sell, dan saya tengok bacaan dia, dan alhamdulillah full structure untuk perjalanan daily ni, tuan-tuan, adalah validation yang datang daripada momentum sell di H1. Ni sebatang ni. Ni sebatang ni. Dan apa yang saya buat, tuan-tuan, saya entry dulu dekat atas ni.
Sebab kawasan-kawasan ni adalah kawasan-kawasan market dalam volume sell. Ya. Yang jelas sangat adalah di H4. Inilah kawasan market dalam volume sell. Sebab kalau kita nampak ke H4 tuan-tuan macam ini arah kukuh buy, nampak tak sebatang biru ni? Baik. Ini arah kukuh buy. Tengok daily. Mana pula ini kawasan entry sell daily. Dah tahu dah ni MACD sell. Itu cerita dia. Dekat H1 adalah full structure. Tuan-tuan nampak di sini H1 Jelas. yang semalam ada momentum, ada re-entry. Dia naik ni tuan-tuan, sampai sini dah tak ada momentum dah. Dia jatuh, okey, saya tengok H4 dah ada arah, dah nampak macam arah kuku buy. Ini image sell. Saya start layer. Start layer, kemudian tuan-tuan sampai kat sini saya menunggu. Saya dah beritahu berapa orang dah. Saya menunggu untuk momentum sell. Jadi Pak Su nak menunggu momentum sell di H1 mengambil masa sebab hari Jumaat dia drag lama. Jadi saya pun kata ni mungkin lama kot. Apa saya buat tuan-tuan? Tadi saya tidur. Baby saya tidur dan pukul 1 saya pun lap dengan dia. Lap sesedap pukul 4 kau terbatang panjang jatuh ke hujung. Pam. Alhamdulillah. Dan petang tadi dalam saya ada buat update tuan-tuan dekat saya punya wall kat saya punya YouTube. Pukul 4 jam yang lepas bermasuk pukul 6 dan 5 lebih pukul 6 lah masuk rumah saya balik kerja. Saya update untuk EU yang mana pada ketika itu tuan-tuan telah pun ada bacaan momentum sell di H1 dan saya nyatakan apabila ada bacaan momentum sell di H1 dia akan ada re-entry sell. Nak kenal re-entry sell di H1 dengan jelas, kita gunakan M15. Apakah yang berlaku? Saya nyatakan dalam video tadi, iaitu bentuk yang biasanya berlaku ketika re-entry sell di H1. Kita lihat di M15 adalah M15 selalunya top BB bertemu dengan MA50 dan MA50 berada di luar top BB. Inilah bentuk dia. Tuan-tuan jadi nampak bentuk macam ni, dah tahu dah ini zone re-entry sell di H1. Sama tuan-tuan nak sell dekat sini atau tuan-tuan punya sell dekat atas tu hold, tak ada masalah. Tuan-tuan, sebenarnya BBMA ditunjukkan pergerakan candle, ditunjukkan pergerakan market sama ada trending terus menerus atau dibuat retrace. Dia beritahu adakah kita nak entry di situ ataupun tidak. Itu sebenarnya tuan-tuan kita tentukan. Ada tanya, bang boleh tak entry di re-entry sell H1? Boleh. Tanya, bang boleh tak saya nak entry di re-entry sell M15? Boleh. Semuanya boleh. Tapi kita kena tentukan, jangan ikut orang. Market beritahu ada re-entry. Yes, tapi adakah kita nak masuk? Kita tentukan. Untuk kita tentukan tuan-tuan, kita kena faham market lah. Okay. Kalau kita tak faham market, asyik ikut orang saja, habislah kita punya account. Itu penting tuan-tuan, memahami bentuk-bentuk candle dalam bacaan BBMA ini untuk kita kenal, dan time frame untuk menentukan ataupun memberikan kita panduan berapa lama dia mampu bertahan. Jadi bagi sesiapa yang masih lagi hold sell EU contohnya, adakah tuan-tuan boleh nak TP sekarang? Jawapannya boleh. Kalau nak TP tak ada masalah. Boleh je. Tidak ada satu rule mengatakan tak boleh TP. Boleh. Bukan apa tuan-tuan, bila kita tengok market, kita dah entry, kita dah profit masuk, tapi kita tak yakin pula yang dia akan terus jatuh sampai besok. Kita nak tidur ni, besok nak kerja ni, dah pukul 11 malam. TP je lah, nanti cek start lain. Tidak, nanti nak tidur pun tak senang. Nanti kita mimpi. Tapi bagi orang yang yakin, biarlah. That's why ilmu ni dia beritahu kita apa sedang berlaku. Tapi adakah kita yakin? Semua orang mempunyai keyakinan berbeza-beza. Itu je. Ya. Orang tanya saya, bang, boleh tak saya nak hold? Boleh. Letaklah stop loss profit. Saya dah cadangkan dekat video, letak SL profit, dah tinggal. Itu je. Kalau tuan-tuan tak untung besar sekalipun, tuan-tuan tak rugi. Itu je. Tapi kalau tuan-tuan kata kod tengah tidur dia naik ke kan, TP je lah. Tapi bagi tuan-tuan bila dah faham, dah yakin, macam saya sebenarnya, saya tunggu sampai trend ni habis. Itu je. Itu kerja saya. Sebab saya yakin. Sebab saya hadap hari dan saya hadap bertahun-tahun. Bukan saya hadap 2-3 bulan, bertahun-tahun saya hadap. Sendiri. Yes. Saya tak ikut orang, saya ikut saya. Saya kongsi kepada tuan-tuan apa yang saya faham, apa yang saya yakin. Tapi tuan-tuan kena buat homework.
Kalau tuan-tuan dengar apa saya cakap tapi tuan-tuan tak buat homework, tuan-tuan tak akan dapat yakin. Percayalah, tuan-tuan tidak akan dapat keyakinan tanpa buat latihan sendiri. Saya cuma tunjuk je. Dan apa yang saya boleh kongsikan adalah garisan MA50 tuan-tuan yang warna orange ni, warna orange, okey. MA50 ni tuan-tuan, dia masih lagi berada di bawah garisan MIG-BB. Dia dah dekat. Tapi berada di bawah garisan MIG-BB. Candle pula ada momentum, ada re-entry, ada sekarang ada sedikit nampak macam momentum sell. Tuan-tuan, apabila di UH1 ni MA50 mula berada di atas garisan MIG-BB, itu tandanya jatuhan dah lemah. Jatuhan Lemah. sudah lemah. Jadi selepas MA50 di H1, bukan saja di EU dalam mana-mana pair pun sebenarnya. Saya tunjuk cara baca candle di H1. Apabila MA50 berada di atas garisan BBB atau BBB di bawah MA50, sama yang maksud dia. Dalam masa yang sama, kita akan nampak top BB tuan-tuan ni akan mula menguncup. Dan jarak dan tertop hingga MIG-BB atau MA50 semakin dekat tuan-tuan, itu tandanya kejatuhan dah lemah. Berdasarkan kepada candle di 4 jam tuan-tuan, setakat ni tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Jadi jikalau bentuk-bentuk di H4 ni tuan-tuan berterusan, tidak ada sebarang bacaan momentum sell, maka dia akan menjadi market hilang volume buy, macam di sini, macam di sini. Itu kerja dia top BB atau low BB di H4. Dia beritahu. Sebab low BB di H4 adalah kawasan terendah di daily. Top BB di H4 kawasan tertinggi di daily. Untuk hari ni kawasan tertinggi, terendah. Jadi tuan-tuan, bila candle berdekat dengan kawasan tertinggi di daily, takkanlah kita nak buy. Kita nak sell lah. Betul. Bila candle dah dekat dengan kawasan low BB di daily, tunggulah peluang buy. Untuk buy pula. Tunggu setup tu selesai. Bagi sesiapa yang belum ada entry, sabarlah. InsyaAllah ada tuan-tuan nanti. Sabar. So, tunggu besok, tunggu candle daily selesai, tunggu H4 selesai, tengok ke H1. Adakah top BB dah mula menguncup, rapat atau bersentuh dengan MA50, yang mana MA50 pada ketika tu di atas MIG-BB. Kalau dah macam tu, okey, standby, tengok peluang-peluang buy pula. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, sebab kalau saya besarkan sini tuan, sekejap saya besarkan di sini BBM only. Okey. Apa yang kita nampak ni tuan-tuan? Sebenarnya saya menunggu bacaan market hilang volume buy. Sebab bila ada extreme buy, ada TP wajib, ada market hilang volume buy. Selepas tu ada apa? Selepas tu ada arah kukuh buy. Ni, arah kukuh buy adalah candle yang tutup melepasi 3 garisan. Garisan apa? MA5 high, MA10 high dan MIG-BB. Di manakah kedudukan garisan tersebut? Di sini. Jadi untuk dia naik, pastinya di H1 perlu momentum buy. Dan pastinya sebelum H1 momentum buy, M15 akan ada momentum buy. Itu tanda dia. Jadi kita alert lah tanda-tanda macam tu. Jadi kalau besok tuan-tuan kena jadi selesai nampak macam arah kukuh sell, inilah kemungkinan market hilang volume buy di daily. Dan lihat di H4, kalau tak ada momentum sell, itu juga MHV buy. Dan tunggu perjalanan dia. Dan kalau tuan perasan, garisan BBB semakin lama semakin dekat dengan kumpulan-kumpulan candle ni. Jadi betul. Dan juga nampak top BB ni tuan di daily semakin jatuh dan jatuh. Bermaksud apabila jarak di antara top BB semakin hampir dengan candle, peluang-peluang untuk munculnya momentum buy semakin hampir. Sebelum muncul momentum buy, maka dia perlu ada dulu arah kukuh buy. Selepas tu re-entry buy. Selepas tu barulah momentum buy. Itulah perjalanan yang ada dalam kefahaman BBM. Jadi kita dah standby benda tu dah. Hanya perlukan kesabaran yang tinggi. Itu ya tuan-tuan. Alright? Baik. Okey, alhamdulillah untuk hari ni
Saya ingat nak tanyakan untuk Afi sorry Fi, masa tak mencukupi, jadi masa mencemburi kita. Apapun, ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang telah pun bersama dengan kami, yang telah pun menyumbangkan bintang-bintang anda. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mana yang share juga, ribuan terima kasih kepada kerjasama yang anda telah berikan, yang like dan yang ke YouTube channel CTC FM juga yang subscribe Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua. Baik, setakat ini dulu untuk episod 181 dan esok masih lagi bersama dengan saya DJ Pak Su. Segmen nanti akan kami wawarkan di wall kami ctc.fm. Dengan itu cikgu, terima kasih setia anda bersama kami teguh di sisi anda. Assalamualaikum.